سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahilladzi manhalis salikina bimanhajil abidina. Kata musannif kumulai menterjemahkan kitab ini dengan nama Allah. Siapa nama Allah tu? Tuhan yang amat murah bagi segala hamba-Nya Allah di dalam dunia, lagi amat kasih sayang. Allah ni dia tidak termasuk dalam Asma Husna sebab dia adalah lafzul jalalah. Dia adalah keagungan. Sebab tu orang-orang tarik dia zikir dengan zikir Allah. Walaupun geger dalam YouTube kata tidak berfaedah menyebut nama Allah, mungkin dia tidak jumpa nas lah. Kalau dia jumpa nas, dia tidak akan kata gitu. Sebab kalau kita tengok di dalam surah Al-Isra ayat 110, Allah Ta'ala telah berfirman, Kulid'ullah awidrun Kulid'ullah lahul asma'ul husna. Katakanlah wahai Muhammad, serukanlah nama Allah. Seru maknanya zikirkanlah dengan Allah, 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 Allah. Dia. Atau serulah nama Ar-Rahman. Ataupun pilih-pilih. Kita ambil sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Qahhar, Jabbar, boleh. Yang mana sahaja kamu serukan daripada kedua-dua nama itu adalah baik belaka. Kerana Allah mempunyai banyak-banyak nama-nama yang baik serta mulia. Jadi orang duk kata zikir nama Allah tidak ada berfaedah, seolah-olah dia menolak ayat Quran, ayat Isra ayat 110 ni dia tolak seolah-olah. Tapi kita tidak kata dia tolak, mungkin dia tak jumpa lah. Mudah-mudahan dia tarik balik lah. Orang yang kata tidak berfaedah nama Allah tu. Zikir Allah tidak berfaedah. Sebab terang-terang lah. Hadis jelas. Itu Quran. Jelas. Bagi segala hamba-Nya Allah yang mukmin di dalam negeri akhirat. Ar-Rahman ni, sifat di dunia ni, Allah Ta'ala tidak kata sekat rezeki itu dia beri belaka, tak kira kafir ataupun Islam, maka Allah Ta'ala beri rezeki. Tapi Ar-Rahim, Allah Ta'ala sifat untuk hamba dia yang mukmin di dalam negeri akhirat sahaja. Orang atas dunia Ar-Rahman, di akhirat Ar-Rahim. Maka sifat Ar-Rahim ni Allah Ta'ala tak akan beri kepada segala orang-orang yang kafir, ada orang yang munafik, maka Allah Ta'ala tidak akan beri sifat rahim dia saja. Bermula segala puji bagi Allah. Allah ni Tuhan memberi. Maknanya Tuhan yang memberi bagi hamba-Nya Allah yang salikin, yang salik, yang berjalan. Yang berjalan menuju ke hadratillah, atau orang yang menjalani jalan ibadat dengan minhajul abidin, perhiasan ahli ibadat. Jadi kitab ni nama dia Minhajul Abidin, perhiasan bagi ahli ibadat. Wa akramahum,
bikaramihi faidi rahmatihi bi ihya'i ulumiddin, dan dimuliakan mereka itu hamba yang salikin itu. Dan dimuliakan mereka itu hamba yang salikin, mulia-mulia dengan tu takluk mulia dengan anugerahnya Allah. Dengan anugerah Allah, Allah Ta'ala akan memuliakan orang yang menjalani jalan ibadat. Dan limpah rahmatnya dia tu atas. Maknanya dan dimuliakan mereka itu dan dilimpahkan rahmatnya Allah dengan ihya ulumiddin, dengan kitab ihya. Keduanya Minhajul Abidin dan ihya tu karangan bagi Hujjatul Islam, hujjah bagi orang Islam, Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Minhajul Abidin dan ihya setengah daripada ain syariat Muhammadiyah. Dia adalah daripada ain syariat Muhammadiyah. Ain ini maknanya zat lah, zat syariat Muhammadiyah. Dan setengah daripada tarikat Ahmadiyah. Jadi dia juga termasuk di dalam tarikat Ahmadiyah. Dan keduanya itu, dan keduanya syariat Muhammadiyah dan tarikat Ahmadiyah ni perhentian. Maknanya perhentian nikmat lazat. Kalau orang mengamalkan akan syariat Muhammadiyah dan dia mengamalkan tarikat Ahmadiyah, orang ni dia akan berhenti di perhentian nikmat yang lazat. Setara manakah nikmat yang lazat tu? Perhentian tu. Daripada tu takluk perhentian tu. Daripada beberapa perhentian. Daripada beberapa perhentian. Yang mana apabila beramal dengan syariat Muhammadiyah dan beramal dengan tarikat Ahmadiyah, maka orang ni dia tidak memandang kepada yang lain daripada Allah. Dalam amalan dia pun dia tidak memandang. Sebab tu zikir tu, zikir ni kita ada 3 zikir, cara zikir. Kita ada 3 cara zikir. Hak untuk kebiasaan lah. Pertama dia panggil zikir lisan. Kalau kita la ilaha illallah, kita sebut la ilaha illallah. Yang kedua, dia panggil lisan, zikir fikiran. Fikiran kita tu duduk zikir. Yang ketiga dia panggil zikir ruh. Maka di dalam berzikir ni, hendaklah kita berzikir ketiga-tiga. Serta lisan berzikir, fikiran berzikir, ruh berzikir. 3 tu kita nak berzikir, barulah kita tak lala. Sebab tu orang-orang sufi dia cepat mendapat lazat nikmat tu, sebab dia zikir 3 saja. Dia penuh zikir ni. Dia tidak kata zikir lisan saja, hati koyak gitu lain. Kadang-kadang dia zikir dagi maidin, dagi masuk, dagi kita ada. Tapi kalau kita ketiga-tiga ni kita berzikir, maka ketika tu akan fanaklah diri. Fanak diri, hilamlah diri, dan hadirlah Allah. Hadir Allah ni, hadir kekuatan Allah. Kita tengok sesuatu tu adalah kekuatan Allah. Kita dapat melihat kesan-kesan daripada Allah Ta'ala. Mana kita tengok orang berjalan, boleh berjalan manusia saat ini dengan apa? Dengan kudrat Tuhan. Matahari naik, bukan matahari boleh naik gitu kalau Tuhan tidak menaikkan. Maka yang menaikkan itu Tuhan. Maka hilamlah kehendak diri kita dengan sebab kita memandang ke Tuhan ni. Boleh tengok kesan Allah tu tiap-tiap hari kita boleh tengok. Itulah dia panggil ilmu tarik tu. Ilmu suluk. Ilmu syir. Memandang pada hakiki. Kita ni majazi pinjaman. Tapi kita memandang kepada hakiki. Maknanya tidak ada kuasa kita melainkan Allah. Tidak ada melihat kita melainkan Allah. Tidak ada mendengar kita melainkan Allah. Kalau Tuhan tak boleh dengar, tak akan dengar. Kalau Tuhan tak perjalankan kita, maka tak akan berjalan. Baik, daripada beberapa perhentian,
orang yang muttaqin, orang yang yakin kepada Allah. Wa awdaha mushkilatil kitabi wal ahaditsan nabawiyyati wa atharis salihina wa aqwalil ulama'i ar-rasihina al-arifina, dan membukakan keduanya kitab Minhajul Abidin dan Ihya, dan mewadihkan, menerangkan. Mewadih ni maknanya menerangkan kesamaran Quran. Sebab Quran ni ada hak sama, ada hak jelas. Maka kitab inilah yang akan menerangkan akan kesamaran Quran dan ahaditsin nabawiyah dan hadis-hadis Nabi. Hadis-hadis Nabi pun, dua kitab ni jugalah yang akan mewadihkan, menerangkan hak kesamaran. Dan asal orang yang salihin, dan kesamaran asal riwayat orang-orang yang salihin. Orang-orang yang salihin ni dia kecek majaz, kinayah. Maka kitab Minhajul Abidin ini juga, ataupun kitab Ihya ini juga yang akan menerangkan kesamaran. Dan segala perkataan ulama, dan apa-apa kesamaran segala perkataan ulama, kitab ni jugalah yang akan menerangkan kesamaran-kesamaran. Yang mahir lagi arifin, orang yang mahir, ulama yang mahir lagi arifin, orang yang arif billah, orang kenal Allah Ta'ala. Kenal Allah, hilam diri. Hilam diri, apa ni orang panggil? Hadir Allah, hilam diri. Hadir diri, hilang Allah. Tapi orang tasawuf dia kecek gitulah. Tapi makna hadir Allah tu bukan kata Tuhan tu hadir dalam diri kita. Bukan. Hadir Allah ni, ingatan kita ni tertumpu kepada Allah. Segala pekerjaan, segala gerak, segala sesuatu berlaku, tak nampak. Melainkan yang nampak adalah Allah Ta'ala. Maka bolehlah ketika tu, hamba saat ni dia boleh duduk di dalam keadaan redha. Apa-apa takdir Allah Ta'ala mari, dia redha, dia suka. Sebab segala sesuatu tu tidak akan datang melainkan dengan kehendak Tuhan. Wassalatu wassalamu alal qaili ulama'u ummati ka'anbiya'i bani Israila wa huwa fi amtakama hibrun kahadha faqala la bal wala minal umamis sabiqina. Dan rahmat dan salamnya Allah. Rahmat ni kesia belah. Makna rahmat ialah kesia belah. Jadi kita ni kata ada rahmat Tuhan, nyaya kita hidup. Lepas tu kita nak rahmat Allah. Tapi kalau kita nak rahmat Allah, maka kita kena banyak-banyak berselawat kepada Nabi. Sekali kita selawat kepada Nabi, 10 kali Allah Ta'ala akan selawat kita. Sebab pekerjaan lain, Allah Ta'ala tak selawat. Semaya, Allah Ta'ala tak selawat. Puasa, Allah Ta'ala tak selawat. Tetapi selawat ni, sebelum dijadikan kita, sebelum kita selawat, Allah Ta'ala selawat dah ke Nabi. Tiap-tiap jemaah duk baca tu. Maka kalau kita tak selawat ke Nabi, rugilah. Sebab di dalam alam kubur, kita nak mati ni, kita nak Nabi sambut kita. Kita nak Nabi mari sambut roh kita. Apabila kita ditanam di dalam kubur, kita nak bahawasanya Allah Ta'ala ni Nabi sani mari sambut kita di alam kubur. Apabila kita bangkit daripada mahsyar, maka kita nak Allah Nabi menyambut kita daripada mahsyar. Dengan banyak-banyak kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak selawat, rugilah. Sebab Allah Ta'ala selawat, malaikat pun selawat. Lepas kita manusia kalau tak selawat, rugilah. Itu pentingnya selawat ni. Akhir-akhir zaman ni, selawatlah. Kalau kita nak selamat kan. Sebab mari rahmat. Kalau kita sakit, kita miskin, kita pusing,
Selawat banyak-banyak. Dada kita ke lapar, otak kita ke tenir. Dengan berselawat kepada Nabi. Dan salamnya, keselamatannya atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, iyo Nabi kita, ulama umatku seperti anbiya Bani Israel. Kata Nabi, ulama umat aku ni sama dengan Nabi-Nabi Israel. Nak ayat besarnya ulama-ulama ni. Maknanya dengan Nabi Isa, dengan Nabi Musa, ulama ni setara. Mengikut hadis Nabi. Dan lagi sabdanya Nabi. Dilihat orang di dalam tidur bagi Nabi Musa. Ada orang tidur. Lepas tu dia tengok Nabi Musa. Dan Nabi Isa. Lepas tu dia tengok Nabi Isa. Adakah pada umat kedua kamu orang alim seperti ini? Jadi orang yang mimpi itu tanya Nabi Isa. Dia tanya Nabi Musa, adakah pada umat kamu orang yang alim seperti ini? Semana yang ini diisyaratkan kepada Ghazali. Ditunjuk pada Ghazali. Imam Ghazali ni boleh ke tak kata? Setara Imam Ghazali ni alim. Orang-orang Bani Israel dulu. Maka jawab keduanya Nabi Musa dan Nabi Isa. Tiada, tak ada. Tiada dapat seperti ulama umat ini daripada segala umat-umat anbiya yang dahulu. Tak ada. Kalau nak banding dengan Imam Ghazali, pendeta-pendeta dulu tak boleh nak awal. Besarnya Imam Ghazali ni, martabat dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ala alihi wa ashabihi nujumil hidayati ma syaraha syarihun haqiqatun tariq haqiqatun syarihun haqiqatun tariqatun hidmati rabbil alamin. Dan atas segala keluarganya Nabi dan segala sahabatnya Nabi, bintang penunjuk selama-lamanya, membukakan hakikat tarikat. Kata dia segala keluarga Nabi dan segala sahabat Nabi ini adalah seperti bintang penunjuk selama-lamanya. Kalau kita turut, tak akan sesat. Lepas tu, sahabat dan keluarga ni setara mana? Membukakan. Membuka tu maknanya membukakan rahsia. Dia membukakan hakikat tarikat. Dia membukakan hakikat dan dia membukakan tarikat. Kita ni ada syariat. Tu ada tarikat. Lepas tu ada hakikat. Lepas tu ada makrifat. Jadi 4 jalan. Syariat, tarikat, hakikat dan makrifat. Kalau kita naknya makrifat tu lah. Makrifat tu mengenal Tuhan dengan sebenar-benar kenal. Bagi khidmat apabila lah membuka segala rahsia tu. Rahsia mana? Rahsia hakikat suatu. Tarikat ni jalan. Membuka jalan hakikat suatu. Bagi khidmat Tuhan sekalian alam. Semua ni adalah untuk berkhidmat kepada Tuhan. Wa ba'du fahazihi tarjumatul muallifu radhiyallahu anhu. Wa huwa sayyidunal imamul alim. Al-alimur rabbaniyyu. Wal arifus samadaniyu. Kutubur wujudi. Sahibul kasfi wasyuhudi. Dan ada pun kemudian daripada itu. Kemudian daripada bismillah. Kemudian daripada alhamdulillah. Kemudian daripada wa akramahum. Semua tu. Maka inilah terjemuh bagi mu'alih radhiyallahu anhu. Dan iaitu mu'alih radhiyallahu anhu. Penghulu kami.
Dia adalah penghulu kami. Siapa dia nama dia? Iman yang alim. Rabbani yang dibangsakan pada Tuhan. Dan arif yang dibangsakan pada Tuhan. Dan arif yang dia amat-amat kenal akan Allah Ta'ala. Nama dia Samadani. Arif Samadani. Kutbun. Penghulu kaum. Jadi, Samadani ni, dia adalah kutub. Dia penghulu kaum, penghulu wali-wali. Segala wali-wali dia adalah penghulu. Wujud ini, dia mempunyai kasah. Kasah ni, pembukaan. Rahsia, tetan-tetan, perkara-perkara ajaib. Allah Ta'ala buka, dia boleh tahu kasah. Kadang-kadang, nak berlaku accident esok, hari ni dia tahu tu. Sebab Allah Ta'ala buka pada dia. Ataupun nak meletup gunung berapi, Allah Ta'ala beritahu dah ke dia. Itu kelebihan orang-orang yang alim ni. Dan syuhud menyaksi mata hati mereka. Menembusi. Dia boleh tembus. Dia boleh nampak daripada lepas pada alam ni dia boleh nampak. Sebab kita kena ingat. Alam ni bukan soalan ni. Alam ni ada 50 alam. Dia ada panggil alam lahu. Dia panggil ada alam jabaru, alam malaku, alam ruh, alam misa, alam ajzan, alam ihsan, alam murki, alam syahadah, alam hadith, alam apa dipanggil alam sahir, alam dunia kecil. Dia ada alam basirah, alam fana, alam baqa, alam kabir, alam habsi, alam barzah. Banyaklah kalau kita nak bilang dia ada 50 alam. Alam ni bukan kata-kata kita kata adil ni saja dak. Hak kita tahunya alam roh. Alam kalungan ibu. Hak kita tahu. Sebab tu alam musyahadah. Alam musyahadah ni lah ni. Kita dapat melihat dengan mata kepala ni dia panggil alam musyahadah. Tapi hakikat alam ni ada banyaklah. Siapa tu alam nufuh, alam cuci, alam naswa, alam tashhu, alam musyahadah, alam sawatun, alam nu, alam Muhammad, alam Adam, alam kita. Panggil alam zahir, alam nafah, alam akhirat, nusyuhu, puak, jin, zahir. Banyak alam tu. Tu kena ngaji semula lah. Perawat boleh ngaji lah. Sebab nak ikat jin muda. Ada. Kita masuk alam-alam ni lah. Kita nak ikat jin ke apa, kita masuk alam ni. Sebab nak ikat jin ni, dia kena ikat dengan roh. Sebab dia barang halus, kita kena main barang halus juga. Sekali dah. Dan syuhud ni menyaksi saya ni, menyaksi mata hati tu. Maka mata hati dia tu dapat menembus. Kita kata kita ni manusia, kita tak dapat melihat alam sebelah sana, kita tak dapat nak melihat alam kubur, kita tak dapat nak melihat alam lahu. Hak tu alam jabaru, kita tak dapat nak melihat alam malaku. Alam lahu tu memang tak boleh pilih lah. Sebab tu alam ketuhanan. Lepas tu alam ruh, kita tak dapat nak tengok alam ruh, alam misa, alam ajazah tu sebab kita terhijab, kita ada dinding. Kalau kita boleh buat tabir di hati kita ni, dinding ni, insya-Allah kita boleh tengok. Dalam kubur, ayah kita, mak kita, tok nenek kita boleh tengok lagu mana dia duduk dalam kubur. Apabila Tuhan singkatkan hijab tu. Kita ibaratkan seperti cermin lah. Atas dunia ni, kalau kita tak tembus, kita tengok cermin tu, ada benda hitam di belakang dia, kita akan nampak diri kita. Boleh tengok kita sendiri lah. Tapi kalau hitam tu tak ada, merah tu tak ada, kita akan dapat tembus alam. Boleh tengok alam ni. Alam hak kata banyak-banyak alam saat ni. Boleh tengok. Baik. Hujjatul Islami wal muhajjatul lati yatawassulu ila daras salam. Dimasyhurkan antara ulama. Dimasyhurkan antara ulama iklam memberitahu akan hujjatul Islam, akan hujjah sebagai Islam. Imam Ghazali ni dia hujjah bagi orang Islam.
dan tempat ambil dalil yang menyampaikan dalil itu kepada negeri Darussalam, negeri yang selamat. Mana negeri selamat? Akhirat. Sebab mati-mati ialah suatu kerehatan. Sebenarnya mati ni rehat. Kita duk takut mati. Mati ni sebab yang lazat. Tak rehat. Tak payah kerja, tak payah gapo dah. Ngajar tak payah, semaya tak payah, puasa tak payah. Tak ada relax. Dia panggil tempat yang rehat. Kau rehat lah, kau tak rehat. Tu gelepar. Nama dia siapa dia? Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali ila Tusi. Nama dia Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Al-Ghazali Tusi. Iaitu Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Tusi. Maka adalah Abu Hamid tu radhiyallahu anhu, redha Allah kepadanya. Pas dia tu siapa dia tu? Imamul A'zam. Ia adalah iman yang agung, ketua yang agung. Imam Ghazali ni. Sebab tu kalau kita nak buat amal, kita kena ada tarik. Kita kena ada guru, baru kita tak sesat. Kalau tu terima kita buat amal, itu bahaya. Pada makan asma', pada makan nama dia. Nama dia saat ini adalah tinggi sungguh. Imamul Azam, dia imam yang agung. Dan segala karangannya Imamul Azam. Gapa dia? Kitab fiqh. Dia karang kitab fiqh. Kalau kita tengok dalam kitab Syairul Salikin tu, 4 jilid tu dia cukup. Cukup dengan fiqh ada, usuluddin ada, fiqh ada, tasawuf ada. Cukup di kitab tu. Maka ia itu karangan Imam Ghazali tu. Asal yang amat besar. Asal ni apa dia? Yakni pohon segala kitab. Pohon ni maknanya tempat ambil. Tempat ambil buah. Pohon ni, kalau kita dia pohon ni, maknanya majaz apa ni, kinayah dia ialah tempat ambil buah. Pohon. Mana kita boleh takdir, yakni tempat mengambil buah segala kitab fiqh. Daripada karangan Imam Ghazali ni, tubiklah segala kitab fiqh. Dan asal dan pokok bagi segala kitab Syaikhaini, dua syekh. Dua syekh. Mana? Imam Nawawi, syekh. Dan Imam Rafi'i, dua. Semua tu, Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, dia rujuk kepada Al-Ghazali. Semua pakat rujuk, raji'i kepada Imam Ghazali. Maka ia itu pohon, maka ia itu karangan Imam Ghazali itu. Pohon tempat pengambilan yang amat besar, ambil ilmu lah. Pengambilan itu, pengambilan ilmu yang amat besar. Dan minhal, tempat minum. Dan minhal, tempat minum yang amat manis. Kalau kita dapat rasai kelazatan ibadat, kita ikut kitab ni, kita akan dapat manis ibadat kita. Seronok, puasa kalau kita zikir, tak sebeti. Sedap. Istimewa pula Ihya Ulumuddin. Istimewa pula kitab Ihya. Setara mana sifat kitab Ihya tu? Yang menghidupkan segala hati yang mati. Segala hati kerah, malah wa amal, tak kenal Tuhan, tak kenal Nabi. Maka apabila mengaji kitab Ihya ini, akan hiduplah segala hati itu. Jadi Ihya ni lah ke mana? Tempat kembali pekerjaan yang dicita-cita. Atas nyonya pekerjaan di dalam amal. Maka rujuklah kepada Ihya. Dalam kitab Ihya sani adalah kerjaan yang dicita-cita. Dan mulazamah ni mutla'ah. Dan mulazamah ni mutla'ah akan dia. Dan mutla'ah akan dia. Akan Ihya tu.
oleh ampunya kulubun, akal pikiran. Orang yang punya akal, orang yang punya pikiran, dia akan tengok kitab Ihya, dia akan kaji kitab Ihya. Ampunya kulubun tu nak akal lah. Sebab hati ni akal juga. Hati, akal hati. Nafsu, kolbun. Nafsu, akal, roh. Itulah satu makna pada hakikat ialah sumber ruh. Dia panggil apa ni latifah rabbaniyah. Dia panggil latifah rabbaniyah. Dan demikian lagi segala karangannya Imam Azam. Dan demikian lagi segala karangannya Imam Azam. Banyak lagi lah. Maka ya demikian itu segala karangannya itu adalah menunjukkan atas besar qadarnya. Besar qadarnya, besar bertabaknya Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Sekarang dah.